Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk pembentangan bagi kumpulan saya ialah Ancaman Gerakan Feminisme di Malaysia, Analisis terhadap Pertubuhan Sister in Islam. Okey, yang berikut ialah ahli kumpulan. Gerakan politik dan falsafah moral yang sebahagian besarnya didorong berkenaan dengan pembebasan perempuan daripada pengertian oleh kaum lelaki. Sebahagian besar ahli-ahli gerakan kewanitaan khususnya bimbang akan apa yang dianggapnya sebagai ketaksamaan sosial, politik dan ekonomi antara kedua-dua jantina yang memihak kepada kaum lelaki hingga menjejaskan kepentingan kaum perempuan. Sesetengah mereka memperdebatkan bahawa identiti berdasarkan jantina seperti lelaki dan perempuan merupakan ciptaan masyarakat. Yang seterusnya, mengapa terciptanya gerakan feminisme? Gerakan feminisme tercipta untuk berkempen memperjuangkan hak asasi manusia untuk kaum wanita yang merangkumi kebutuhan badan serta kebebasan hak pembiakan termasuklah hak pengukuran yang selamat dan sah di sisi undang-undang, pencegahan hamil, mutu jagaan peranatal, perlindungan daripada keganasan dalam perkongsian rumah tangga, penganiayaan seks, penganiayaan di jalan raya, diskriminasi dan rogol, serta juga hak tempat kerja untuk cuti bersalin dan gaji yang sama. Seterusnya, menganggap feminisme sebagai satu gerakan akar umbi yang bertujuan untuk melintasi sepadan yang berasaskan kelas sosial, bangsa, kebudayaan dan agama. Seterusnya ialah sejarah pertubuhan feminisme. Yang pertama, berasal daripada perkataan Latin motio yang merujuk kepada bertindak dan hasilnya bergerak, mengikut makna pertama yang disebut dalam Kamus Saka Akademi Diraja Sepanyol. Seterusnya, dalam bidang tata bahasa, akhirnya gerakan ialah A. Ungkapan jantina yang dilakukan melalui pengubahsuaian dalam pendamatan. Oleh itu, nama dengan gerakan gender mengamalkan jantina perempuan atau jantina lelaki mengikut penamatannya nen A, nen E. Dan yang ketiga, merupakan satu penyusunan sosial yang mengejar matlamat kolektif, mengawal prestasinya sendiri dan mempunyai satu sepadan yang memisahkannya daripada persekitaran. Yang menunjukkan pada tafsiran progresif kitab suci Al-Quran. Gerakan pertama beliau ialah beliau telah mencetuskan perhatian serta kontroversi apabila menjadi imam solat Jumaat di Virginia Commonwealth University, New York pada 18 Mac 2005. Penolakan yang telah beliau lakukan ialah beliau menolak secara terbuka, mengatakan beliau tidak bersetuju dengan beberapa ayat Al-Quran, terutamanya yang berkenaan memotong tangan pencuri kerana percaya memotong tangan merupakan perbuatan kasar. Kejayaan beliau ialah dia mempunyai kepakaran dalam kajian jantina dan Al-Quran. Dari 1989 hingga 1992, beliau bekerja sebagai pembantu profesor dalam kajian Al-Quran Islam antarabangsa di Malaysia. Seterusnya, beliau menulis disertasinya bertajuk Quran and Women, Rereading the Sacred Text from a Woman Perspective. Seterusnya, beliau juga menjadi pengasas bersama Pertubuhan Bukan Untung Sister in Islam
Aminah Wadud juga secara terbuka mengatakan beliau tidak bersetuju dengan beberapa ayat Al-Quran. Seterusnya, Aminah Wadud menganjurkan 4 kaedah baru menafsir Al-Quran, iaitu yang pertama, bacaan harafiah teks Al-Quran. Yang kedua, hujah legalistik yang mengekang bagaimana ayat itu diguna pakai. Yang ketiga, tafsiran semula dari sudut pandangan sebaliknya. Yang keempat, menolak Al-Quran apabila seseorang tidak bersetuju dengannya. Seterusnya ialah gerakan feminisme di Malaysia. Tumpuannya adalah untuk mencabar undang-undang dan dasar atas nama Islam yang mendiskriminasikan wanita. Tumpuan SIS kemudiannya diperluaskan kepada isu lebih besar seperti demokrasi, hak asasi manusia dan perlembagaan. Logo SIS berbentuk rahim sebagai simbolik alat reproduksi wanita anugerah Tuhan yang melarinya kehidupan lahir dan juga nama Tuhan, iaitu Rahim, diambil daripada lukisan Sharifah Zuriyah Al-Jafri bertajuk Rahim pada 1995. SIS juga menyokong semangat revolusi Islam dan mengakui Islam telah mempertingkatkan martabat wanita apabila ia diturunkan pada 1400 tahun dahulu. Mereka percaya Islam menolak penindasan wanita dan penafian hak-hak asasi mereka seperti kesaksamaan dan martabat kemanusiaan. Nama saya Ramli Farhan bin Kamal Rohidal, membawa materi 2020. Tadi saya akan menceritakan mengenai objektif utama SIS atau Sistem in Islam. Objektif utama mereka ialah menegak dan membangunkan satu kerangka hak-hak wanita dalam Islam yang mengambil kira pengalaman dan realiti wanita. Yang kedua, menghapuskan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap wanita dengan mengubah amalan-amalan serta nilai-nilai yang menganggap bahawa taraf wanita adalah lebih rendah daripada lelaki. Yang ketiga, membina kesedaran awam dan memperbaharui undang-undang serta dasar-dasar mengenai kesaksamaan, keadilan, kebebasan, martabat dan diplomasi dalam negara. Selepas itu, isu yang dibangkitkan Sistem in Islam, kumpulan yang memperjuangkan hak wanita Islam, gagal dalam usaha mencabar fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Selangor JAIS pada tahun 2014 yang menggelarkannya sebagai sesat. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan kumpulan tersebut. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor pada Julai 2014 telah mengeluarkan fatwa bahawa SIS yang ditubuhkan 31 tahun lalu sebagai kumpulan yang mengamalkan liberalism dan pluralism telah menyeleweng dan SIS ini telah menyeleweng daripada ajaran Islam sebenar serta sesat. SIS didaftarkan sebagai syarikat dan dikendalikan oleh orang Islam. Aktiviti SIS Forum telah terikat dengan Undang-Undang Islam dan Fatwa Negeri. SIS telah memfailkan permohonan semakan kehakiman 3 bulan selepas fatwa itu digazetkan pada 2014. Dengan turut memohon pengisytiharan bahawa syarikat berhad ia tidak tertakluk dan terikat dengan keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Selangor dan Majlis Agama Islam MAIS. Kumpulan berkenaan berkata, keputusan mahkamah pada Selasa merupakan hari hitam buat semua wanita Islam di Malaysia. Pengarah eksekutif SIS iaitu Rozana Issa mempersoalkan sama ada perlembagaan persekutuan masih lagi undang-undang mutlak di Malaysia. SIS ditubuhkan pada 1988 memperjuangkan beberapa isu seperti menamatkan perkahwinan bawah umur, sunat ke atas wanita, hak sama rata dalam perkahwinan Islam, undang-undang keluarga Islam dan mengambil pendirian dalam jenayah berdasarkan perbandingan agama Islam dengan feminis. Undang-undang ini berfokus lumus menghina dan menolak Islam serta menggugurkan hukum Islam, sedangkan Islam
Mereka ini bersungguh-sungguh tak berhenti sehingga menggunakan ayat-ayat Quran dan hadis mengikut hawa nafsu dan cita rasa mereka sendiri yang akhirnya akan menghancurkan akidah dan pegangan umat Islam, terutama wanita Islam. Pejuang-pejuang feminisme muslimah ini bertopengkan Islam dan mempunyai nama Islam sahaja. Mereka sebenarnya menolak Islam dan tuntutan-tuntutan mereka bertentangan dengan Islam dan kepentingan wanita Islam. Sistem ini Islam yang berjuang dengan membawa nama Islam, tetapi pejuang-pejuangnya adalah wanita-wanita yang tidak mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ayat-ayat Quran diputarbelikkan dengan menggunakan logik akal dan hukum Islam dijadikan bahan sendaan. Sistem ini Islam menuduh pada tafsiran Al-Quran oleh para ulama bias gender dan merendahkan martabat wanita. Golongan liberalis juga mendakwa bahawa bahkan Al-Quran sendiri adalah bias terhadap wanita. Mereka mendakwa bahawa penggubalan undang-undang Islam dalam negara ini bermotif misogyni, ada motif politik dan sentiasa berlindung di sebalik takbir agama. Ramai yang mempunyai wibawa kuasa dan kedudukan mengambil sikap berdiam diri kerana takut, jahil, taksub dengan kepercayaan diri atau sengaja ingin meraih keuntungan ideologi dan kepentingan politik jangka pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasruddin bin Nasir. Nama Matri 202085118. Hari ini saya akan membentangkan perbandingan agama Islam dengan gerakan feminisme yang diterima. Antaranya ialah gerakan feminisme ini menyokong wanita Muslim menyertai pertandingan Ratu Cantik. Malah mereka mempertikaikan sistem fatwa yang melarang penglibatan wanita Muslim dalam pertandingan tersebut. Hal ini kerana di dalam Al-Quran telah menyebut pergaulan antara lelaki dan perempuan harus dijaga. Selain itu, mereka juga secara terang menyokong kebebasan beragama dan menukar agama bagi orang-orang Islam walaupun ia bertentangan dengan perlembagaan di Malaysia dan agama Islam itu sendiri. Seterusnya, mereka mendakwa bahawa berhijab bagi wanita Muslim bukanlah satu kewajipan, malah merupakan satu budaya daripada negara Arab. Hal ini secara jelas telah bertentangan dengan hukum agama Islam. Seterusnya, perbandingan agama Islam dengan gerakan feminisme yang ditolak. Perbezaan terhadap sesetengah istilah dalam Islam menjadikan perkataan tersebut sama maksudnya, sedangkan ianya berbeza. Perbezaan dalam hak dan tanggungjawab. Hak bermaksud sesuatu yang ditentukan oleh seseorang mengikut kemahuannya sendiri tanpa paksaan sesiapa. Manakala tanggungjawab bermaksud sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang untuk melaksanakan, kerana itu adalah satu kewajipan. Contohnya, dalam isu menutup aurat, golongan Islam liberal berpendapat menutup aurat adalah hak seseorang wanita, sedangkan itu sebenarnya yang dituntut di dalam Islam, merujuk kepada hadis muskil yang dipertikaikan oleh golongan feminisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Haris. Untuk video ini saya ingin membahaskan tentang isu ketidaksamaan gender. Fahaman liberalisme ni mula memperjuangkan hak wanita supaya mendapatkan hak peribadi serta kesamarataan mereka. Golongan liberal mula sedar akan kedudukan wanita ketika itu dan melihat punca utama penindasan yang berlaku terhadap wanita adalah disebabkan tiada pendedahan terhadap pendidikan, buta huruf dan kemiskinan. Selain itu, perjuangan wanita juga semakin mendalam terhadap isu diskriminasi dan penindasan. Mereka mendapati sekalipun wanita terdidik dan mampu mendapatkan pekerjaan yang baik, para pejuang wanita ini merumuskan kehidupan masyarakat masih bersifat patriarki dan kaum lelaki masih mendominasi ke atas golongan wanita. Kesimpulannya, umat Islam perlu merujuk kepada Al-Quran sebagai sumber autentik bagi mencari jalan penyelesaian berkaitan dengan tuntutan persamaan hak antara lelaki dan wanita.
bukannya merujuk pada ideologi pemikiran feminisme barat yang hanya berdasarkan kepada akal dan persekitaran masyarakat yang wujud pada masa tersebut. Selain itu, peranan masyarakat Islam mempelajari ilmu akidah sangat penting untuk mengenal dan menjaga keimanan daripada dipengaruhi oleh unsur yang boleh merosakkan Islam. Kekurangan ilmu akidah juga antara faktor mudahnya penyebaran ideologi fahaman liberal yang menggunakan logik akal untuk berhujah. Oleh itu, isu ini harus ditangani dengan berhemah supaya tuntutan kesamaan hak antara lelaki dan wanita berlandaskan tuntutan syarak dapat ditegakkan bagi menjamin maqasid syariah terlaksana dalam masyarakat.